Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum tu saya nak baca dulu ayat untuk kita malam ni, iaitu ayat 55 dan 56 dan 7 ya, 3 ayat untuk kita dapat manfaat apa yang akibat kita dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. صدق Allahul Azim. Ayat 57, 55 hingga 57. Ayat ni sebenarnya kesinambungan ayat minggu lepas, masih lagi bersekitar tentang peristiwa Bani Israel sebagaimana yang tahu minggu lepas, iaitu diberi kitab, tapi kitab tu diubah ikut selera dia orang. Dan kesimpulan minggu lepas, ya, dia orang juga adalah penyembah anak patung, menyeleweng daripada apa asal yang dipesan oleh Musa. Maka malam ni kita sambung ayat 55 saya baca tadi, makna dia nya wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan kenangilah, dia guna bahasa kenangilah, kena ingat balik dia kata, ketika kamu berkata, ya, kamu tu Bani Israel, wahai Musa, kami tak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Jahrah ni terang-terangan, tapi jahrah sebenarnya maknanya kuat. Zikir dengan jahar, dengan kuat. Terang-terangan ni bahasa Arab ni dia macam tu, ya. Dia guna bahasa pinjaman. Apabila kata kuat, maknanya jelaslah, kan? Suara yang kuat, jelaslah. Dan Nabi kita zikir dengan kuat itu sunnahnya. Zikir dengan kuat itu sunnah. Walaupun ada orang kata Nabi juga zikir dengan sir, dengan perlahan. Bila? Masa malam dia bangun tahajud. Kalau kita berjemaah, dalam kitab-kitab fiqh yang saya baca, lebih diutamakan zikir dengan kuat, ya, terutama kita berjemaah, ya. Kita seorang pun sama. Jadi ini perkataan jahrah. Fa akhazat sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kerana itu kamu disambar petir
sedangkan kamu masih melihat. Ini akibat. Akibat minta macam-macam. Boleh minta dengan Allah ya? Boleh? Minta tak? Sama kita duk bincang kan? Duk bincang tentang kejadian Allah. Cuma Allah kata jangan duk bincang zat dia. Otak kita ni nak bincang apa benda sampai-sampai benda yang tak terfikir dah. Allah kata mu bincang tentang kejadian aku. Mu teroka di dasar laut, dasar langit. Tapi jangan duk bincang tentang zat aku. Sebab tu kita jadi rosak. Sebab duk banding bincang Allah tu dengan kita. Dia tu Khalik, kita makhluk. Dia pencipta kita lah. Jadi ayat ni pun sama. Maknanya Allah warning kepada kaum-kaum Bani Israel. Dia kata jelas, maka kerana itu kamu disambar petir. Ini bahaya betul ni. So'aqah ni penting. Wa antum tanzurun. Sedangkan masa kamu disambar petir tu, puak-puak kamu tengok jelas. Maknanya pernah berlaku benda ni. Apabila Quran sebut benda ni pernah berlaku pada kaum Yahudi. Adakah Yahudi yang ada sekarang ni saya luar ni, ada banyak Islam duk merosakkan seluruh dunia dah ni. Bagai-bagai fitnah dia buat kan? Dia baca ayat ni. Kalau dia baca tak buat. Dia tak buat. Takut peristiwa tu ulang 2 kali. Umat-umat dulu tuan-tuan, Allah dia bayar cash kepada umat tu. Buat jahat ada ni, tangan bayar tu. Jangan main. Kita ni sebab Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah beri peluang dah. Sampai mati beri peluang. Banyak orang tak percaya. Contoh minggu lepas saya beritahu bagaimana taubat umat Musa, umat Bani Israel mesti kena bunuh baru taubat. Hukuman bunuh baru taubat. Kita bunuh ni lepas bercara apa semua habis, semua clear baru kena bunuh. Itu pun kalau laksananya undang-undang hak kita nak saya luar ni. Nah, beza kan? Tapi ramai orang tak syukur. Betapa duduk di zaman umat Muhammad ni kan, nak selawat ke Muhammad hari Jumaat apa payah. Lepas solat terus angkat bontot tu pergi. Sedangkan benda lain dia bertunggu berjam-jam dah. Lepas tu nak mengaku umat Muhammad. Maknanya itulah kenyataan tuan-tuan. Jadi kita tengok bagaimana munasabah ayat. Munasabah ni mana? Kalau ikut tafsir lama dia panggil sabab nuzul. Tapi ayat ni dia guna bahasa lebih kemas, munasabah. Ayat ni masih lagi menemukan bicara tentang nikmat. Dulu 2-3 bulan lepas pun sehubungan dengan cerita nikmat Allah beri pada sesuatu kaum. Kaum Muhammad, umat Muhammad banyak nikmat. Umat Muhammad nikmat banyak. Umat dulu pun ada nikmat. Umat Bani Israel nikmat dia hebat, nikmat teknologi. Kita pun sama nikmat teknologi. Walaupun yang cipta tu orang lain, yang ciptanya bangsa lain kan, bangsa lain, kita tukar beli ya. Tapi nikmat apa? Nikmat boleh beli. Nikmat kan. Tengok. Nikmat boleh beli tu tuan. Beli dengan duit, bukan beli dengan idea. Bangsa lain cipta, kita boleh beli. Orang Arab dia duit banyak kan, dia boleh beli jet torpedo apa benda Syekh tahu kan. Masalahnya siapa nak driver ni? Jet boleh beli kan, maka kena masalah juga main driver, bayar gaji. Itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita pergi Mekah, duk lambak duit dengan dia kan. 5 juta pergi, 4 juta pergi, duit beli, suka hati beli. Sebab apa? Sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Kan? Nikmat tu tuan. Tapi nikmat Bani Israel, Tuhan bagi kepakaran macam-macam. Kepakaran paling hebat apa? Kepakaran menipu. Ini kepakaran ni. Kepakaran menipu ni, itu pun nikmat. Suka menipu orang.
suka menghura-hara orang, memecah belah orang kan? Nikmat tu. Nikmat. Sebab itu satu daripada kemahiran kan? Kemahiran apa? Kemahiran menipu. Kemahiran menghura-hara orang lain kan? Dia kata ini munasabah ayat. Dan dia kata nikmat hidup sesudah mati. Ni apa benda tu? Maknanya nak tengok Tuhan ni bukan learning. Learning bukan perekat tengok, perekat percaya, perekat yakin. Nak tengok jangan yakin tak? Learning kita semua perekat yakin, perekat ibadah. Lepas tu sampai kiamat nanti di padang mahsyar dapat tengoklah. Nikmat paling hebat, nikmat kita orang Islam, orang soleh dapat tengok Allah nyata. Itu nikmat. Kita boleh tanda tangan tahu doa, ya Allah biarlah aku akhirat ni dapat melihat Engkau. Kena doa tu. Kena minta. Itu nikmatnya. Yang tak ada pada umat lain, yang tak ada pada agama lain, yang ada pada umat-umat yang yakin pada Allah, daripada Adam sampai Muhammad. Ini dia kata gitu ni, munasabah ayat ni. Lepas tu apa? Ini berlaku selepas mereka meminta untuk melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Mata kita ni tuan-tuan, dia macam bab lampu juga dah. Torchlight hot bateri kecil everready 2. Boleh tak kita pergi ke laut nak suluh pulau? Sotong pun tak nampak. Had kan? Tanya sahabat ni. Jadi nak lihat Allah, Allah mesti beri mata baru, power lebih kan? Mata kita ni sama dengan pendengaran. Sound, Allah beri sound baru. Tak guna dah sound ni. Jadi tak kenal kan? Sebab benda-benda hak kita lihat ni alam lain. Alam lain, alam yang kita tak siapa. Alam dunia ni habis gitu dah, rosak, habis tinggal kontang gitu je. Maka terhad. Jadi dia kata nak lihat dengan mata kepala. Kenapa tuan-tuan? Sebab bentuk penyembahan dia orang semuanya benda seketul, ada kat depan. Sebab tu dia mengintai. Dia kata umat Islam ni semayang semua dinding lah, semua mimbar lah. Kebetulan ada pula mic, semua mic lah, semua botol lah. Tengok. Jadi dia punya minda, cara penyembahan macam tu. Dan dia sebut Tuhan, dia sebut ilah, dia sebut ilah. Maka dia anggap Tuhan hak dia sebut tu serupa dengan hak Musa dakwah. Benda ni sebenarnya sama dengan Nabi kita dakwah juga sama. Umat-umat kafir Quraisy minta dengan Nabi tunjukkan Tuhan. Nabi kata Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan, Khalaqal Insan. Dia kata Ma huwa Rahman. Tu surah Rahman tu kan? Surah Rahman tu duk jawab perangai dia orang lah. Sebab tu ngulang-ngulang sampai 30 kali lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Mu tak percaya apa lagi? Aku beri atas badan kau, aku beri keliling kau, aku beri macam-macam. Itu surah Rahman. Jawab perangai dia orang lah. Jadi dia kata, lalu mereka disambar petir dan pengsan. Ini akibat. Kita ni tak ada akibat macam ni tuan-tuan, tapi akibat bentuk lain. Apakah akibat berlaku pada kita? Agaknya tuan-tuan, kira agak dulu sebelum kita beri jawapan. Agak umat Muhammad Allah tak bayar cash, tapi ada juga Allah bayar dalam bentuk tidak cash, tapi tak nampak, tapi berlaku. Allah tak beri barakah. Allah tak beri barakah. Cari duit siang malam dah. Kulu kili. Kalau jumpa busy, tanya, I busy dah. Ini rejak ni kita ceramah, I busy dah. Suruh kita nak tambah sikit, I busy. Duit marin I beli tu lah 5 juta beli. Tak beli-beli pun. Kenapa tak? Dia tak tahu
beri satu, Allah tambah 7. Dia tak tahu, mari sujud belakang imam tu berjemaah tu, Allah beri berkat. Berkat yang paling hebat apa benda? Mutmainnah, jiwa yang tenang, tak serabut. Tapi Allah tarik barakah dia. Tuan-tuan, kalau kita huru-hara kulu kili, lupa ke Allah, lupa ke Nabi, lupa ke Quran, lupa jiran-jiran, lupa orang alim, lupa hari bangkit, lupa semua, Allah pun lupa kat kita. Ada hadis kata kalau kita lupa sejengkal, Allah lupa jengkal sedepa. Sedepa Allah lupa kita. Jauh kan? Jadi kita jangan lupa sebab apa? Sebab ada lagi pembalasan dunia, nama dia tidak barakah. Kita hantar anak tuition bagi nak gila, cikgu botak kepala mengajar. Tercari rasa, kenapa ni tak dapat 5A? Kenapa tak dapat 9A? Kenapa sebab A? Kita cari dalam sudut hak nampak depan mata kita. Kita tak nampak barakah. Maka barakah itu dia datang dalam berbagai sudut. Itu untuk umat Muhammad. Jadi kita nak kita sikit tak apa, tapi barakah banyak. Sekejap pun tak apa kita mari, barakah banyak. Kita ambil ruang sikit tapi barakah. Bukan untuk kita, untuk generasi hak lepas. Sama dengan kita lah ni, berkat tu bukan kita bijak, sebab orang tua kita dulu. Cuba kita cek balik orang tua dulu kan. Fikir balik orang tua dulu, dia buat apa dalam kehidupan dia? Tak ngaji tinggi pun, ijazah ke tak ada, tapi berkat. Berkat tu turun pada kita kan? Turun pada kita. Ini umat Muhammad. Beza dengan umat dulu kan? Itu maknanya kita banding. Apa tujuan banding? Nak suruh nampak kita ni kena bersyukur. Ambil cerita Musa, banding dengan kita pun bersyukur. Bukan sekat bangga kan? Tunjuk syukur kita dalam bentuk peningkatan ibadah kita. Sekarang dah masuk 1 Rejab. Mana malam dah 2 kan? Dah 2 dah ni, 2 Rejab dah. 2 Rejab kan? Baik, apa lagi? Setelah Nabi Musa berdoa pada Allah agar mereka hidup semula, lalu dosanya diperkenankan Allah. Tengok, semacam tu Musa ni, Nabi ni sanggup doa minta Allah ampunkan dosa dia orang. Sama dengan Nabi kita kan? Sama. Sampai Bukit Uhud tu menawarkan diri kat Nabi nak ranyak dia orang ni. Tengok sedih Nabi kan? Uhud bercakap dengan Nabi, dia kata, Mak, kalau nampak puak dia tinggi sangat, kau beri peluang kat aku lanyak. Nabi boleh buat. Nabi berdoa lebih pada tu. Tapi semua benda-benda macam ni dia melalui proses sabak musabak. Proses pertama melalui dakwah, proses kedua melalui sabar, proses ketiga akhir sekali hidayah Allah. Kerja kita tukang beritahu, tukang ceramah, tukang ajak, tukang apa kan? Tapi tadi mari pula tajuk kita, nama dia hidayah, hudan lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk tu dia sabak musabak. Dia tak mari percuma lah. Cuba kita tanya orang hak masuk Islam, cuba tanya dia, kenapa orang Islam mesti ada sabak-sabak kan? Mesti ada. Dia takkan masuk gitu. Nak tanya Cat Steven tu jauh sangat kan? Tanya hak dekat-dekat, hak ada keliling gelaran kita lah, baru tahu. Itu nama dia munasabah ayat. Nak cerita malam ni. Baik, maka dia kata fahaman bahawa Allah tak menjumpai sesuatu dari makhluk perlu ditanam dengan kemas dalam hati Bani Israil. Makna dia Allah ni dia kata ada tangan. Allah ni bertangan kan? Allah ni duduk atas kursi. Allah ni bercakap. Maka bila Allah ada tangan, Allah duduk, Allah bercakap, gambarannya seperti manusia dah. Nampak tak? Duduk kan? Ada kursi kan? Kalau kita belajar ilmu tauhid. Tapi dia kata tak boleh menyamakan Allah dengan benda-benda tadi. Cuma cerita Allah duduk, itu di segi zat dia. Kalau tengok segi sifat, serupa orang manusia kan? Tidak. Maka dia kata
mesti ditanamkan kepada Bani Israel. Ini untuk Bani Israel. Untuk kita Muhammad sama jugalah, kena tanam, kan? Kena tanam. Jadi apa dia kata? Tanpa fahaman yang betul, mereka seringkali menjadikan benda-benda yang ada di sekitar mereka sebagai Tuhan untuk disembah. Apabila tak sedar, tak faham, maka benda-benda sekitar dia jadi Tuhan. Jumpa pokok besar, Tuhan. Jumpa batu hak pelik sikit, Tuhan. Jumpa benda-benda hak pelik sikit, Tuhan. Kenapa? Sebab gitu dia punya naluri. Maka dia kata, justru seluruh perutusan langit memberi penekanan kepada usaha menyelamatkan manusia dari kejahilan tentang Tuhan, dan supaya mereka mempunyai nikmat kebebasan sepenuhnya daripada penyembahan kepada banyak Tuhan kepada penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Maka dia kata, semua utusan dari langit. Siapa? Nabi-Nabi dah, Rasul-Rasul. Ada Nabi yang diberitahu nama, ada Nabi tak beritahu nama. Turun satu matlamat nak beritahu bahawa kamu mesti sembah hanya pada Allah yang Esa. Cuba cek daripada Adam sampai Muhammad, kan? Itu saja dia punya risalah kenabian. Maka dia kata, Tuhan kepada penyembahan hanya kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan lain, iaitu Allah. Mengingatkan mereka supaya kembali kepada peristiwa sejarah kejahilan Bani Israel pada masa yang lalu dengan firman dia, ayat saya baca 65. Ini dia kata sejarah kejahilan. Sebab tu zaman Nabi beranak dia panggil zaman jahiliah. Dia bijak, dia meniaga pandai, syair pandai, jaga negara pandai. Yang dia jahilnya ialah tak reti cari Tuhan, tak jumpa cari Tuhan. Maka zaman tu dipanggil zaman jahiliah. Jarak antara Nabi lepas-lepas tu pun lama, kan? Itu satu sejarah berlaku di zaman Nabi, dan ini berlaku di zaman Nabi Musa AS. Maka Allah kata, dan kelangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang-terangan. Maknanya dia minta macam-macam. Sebelum ni pun minta dah, minta tu, minta ni. Ayat lepas ni banyak bagai minta ni. Umat Muhammad pun sama, kan? Dulu kaum Quraisy minta dengan Nabi macam-macam, kan? Maka kerana itu kamu disama peti, sedangkan kamu semua melihatnya. Wa antum tanzurun. Ayat wa antum tanzurun, tuan-tuan, juga berlaku pada Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Wa antum tanzurun. Fir'aun yang hebat, Fir'aun mengaku dia Tuhan, dia tumbang tengah laut. Wa antum tanzurun. Semua rakyat-rakyat yang mengaku kamu Tuhan, tengok bahawa kamu bukan Tuhan. Jadi Nabi Musa memilih seramai 70 orang Bani Israel yang tidak terlibat dengan penyembahan patung anak lembu untuk dibawa bersama-sama baginda ke Bukit Tursina. Dalam keadaan tu, tuan-tuan, ada juga lah ni panggil minoriti, segelintir. Nuh dia hidup 1000 tahun. Hak naik atas kapal Nuh tu segelintir. Isa dia berdakwah lama juga, hak ikut segelintir. Muhammad 10 tahun duduk di Mekah, hak hijrah segelintir. Hak segelintir ini dia panggil orang yang as-sabiqu dan awwalun. Segelintir inilah, walau tak ramai, tapi kalau bermutu dia boleh melahirkan ribuan. Segelintir. Kita pun sama lah ni. Tanya siapa pun tempat-tempat ibadah ni, dia hanya segelintir. Dan ustaz mari 7 malam, mari duk sarah orang sama, ya? Tak? Orang sama. Malam esok orang sama, lusa orang sama. Sekali-sekali tu ada lah.
Mana-mana surau pun. Dan dipanggil segelintir. Sebab apa? Sebab Islam tu datang dengan dagang. Dagang di mana musafir. Dan akhir pun akan pergi dengan dagang. Makna musafir. Cuba tengok orang musafir. Ada tak ada jumpa orang musafir dia berharap 1 juta orang? Tak ada lah. Paling ramai 2 orang. Tak ada. Tuan tak pernah jumpa tak orang musafir. Tapi kalau konvoi okey lah. Konvoi motosikal besar ada 1000 orang. Ada kan? Ada? Tak, musafir tak ada. Musafir ni jangan jumpa 2 orang. Biasa seorang lah. Seorang jumpa. Tuan dari mana? Oh, saya bermusafir. Seorang. Mari 1000 orang. Tuan dari mana? Bermusafir. Tak ada. Berkonvoi ada tak? Nampak tak? Jadi ini berlaku pada Musa, berlaku pada Muhammad, berlaku pada semua Nabi-Nabi. Nuh je lah atas kapal tu kan je lah. Jadi dia kata 70 orang saja. Baginda bawa pergi ke Tursina. Bulan lepas saya beritahu dah. Tursina tu tempat Musa bermunajat. Allah wa kallama Allah Musa taklima. Musa ni sesuatu nabi yang boleh bercakap dengan Allah direct tanpa melalui perantaraan. Allah beri Taurat, dia panggil secara lisan. Dia panggil undang-undang lisan kepada Musa nak baca pada umat dia. Maka Musa pun dapat direct. Itu satu pada istimewa. Nabi kita pula melalui Jibril tolong baca. Ya? Tu beza kan? Maka dia bawa puak-puak yakin ni pergi ke Tursina untuk menjalani perkemahan ibadah. Maknanya tuan-tuan, kita nak tingkat ibadah ni kena ada jemaah. Teamwork. Orang kerja tu sebut teamwork. Standardnya bunyi. Sebut jemaah tak standard. Pergi apa? Jemaah tak standard. Kita ubah. Mari berteamwork. Kerja berpasukan. Semayang berpasukan. Dengar berpasukan. Masuk surga berpasukan. Oh, hebat ni. Ni bahasa baru I dengar ni. Bukan baru, lama dah sebab mu tak mari. Lama dah ustaz bercakap kan? Yang jadi rasa baru sebab mu tak mari. 7 malam 7 ustaz duk cakap benda tu walaupun berbeza tajuk dah. Ni jadi Musa dia ajak puak-puak ni keluar ni sebab tu kata hadir orang keluar, dia ambil kira tapak kaki walau pakai slipper. Mana ada orang pakai tapak kaki? Tak ada kan? Ayah pin pun pakai slipper. Kena ulat-ulat, kena apa gatal dah pakai slipper kan? Maknanya dikira langkah keluar. Jadi nak beribadah kena keluar. Nak buat qiyam, buat di surau kena keluar. Nak mari dengan ceramah kena keluar. Kenduri kenara kena keluar. Mana ada kenduri buat atas rumah? Tak ada, pasal kemah. Maka kena keluar. Apabila keluar, kita boleh kutip macam-macam. Jadi ini saranan. Nabi pun dulu wa'anzir ashiratakum minal aqrabin. Mu kena inzar, mu kena beritahu. Nabi round setiap rumah. Nabi round. Lah ni tak round, pakai mic, buka besar-besar. Dah. Kenapa demo tak pergi? Kawan dengar. Kenapa tak pergi? I dengar. Dengar apa? Dengar TV ke dengar band? Dengar dua-dua. Sebelah dengan TV, sebelah dengan band. Baguslah. Ya. Lah ni kan? Sebab mic kuat. Dulu dah Nabi ketuk. Wa'anzir ashiratakum minal aqrabin. Nabi pergi ketuk rumah. Kenapa? Sebab nak suruh keluar. Keluar tu bukan ajak perang. Belum. Ajak pergi beribadah secara teamwork, berjamaah. Alaikum bil jamaah. Tidak. Kenapa? Pahala lebih. Beza buat seorang di rumah, masuk surga juga. Tapi bisurah, cepat.
Macam kilat. Macam kilat litah lalu tiang siratul mustaqim tu. Kenapa? Sebab dia keluar. Dalam kesempatan ini mereka meminta kepada Musa supaya memperlihatkan Tuhan kepada mereka secara terang-terangan. Ni hak teamwork ni, 7 orang ni. Ni hak duk guru dengan Musa ni. Bukan hak tak pernah mari surah ni. Hak tak pernah mari surah, ada macam-macam soalan lah. Kenapa? Dia beralasan. 70 tuan-tuan hak rapat dengan Musa, minta macam-macam. Dalam ayat ni minta suruh Allah tunjukkan wajah dia, umpama gitu kan. Nak guna bahasa lain tak ada dah kan. Ni lah minta dengan Musa. Mu minta lah Musa dengan Tuhan tu, aku nak tengok benar. Musa tak mau, dia tak mau tahu, tak mau tengok kan. Cuma dia cakap. Lepas tu apa dia kata? Mereka dengan segala kejahilan menyatakan tidak bersedia menemukan iman kepada sesuatu yang mereka tak nampak. Ini nampak kejahilan. Nak beriman macam mana aku tak nampak. Nak yakin macam mana aku tak lihat. Sebab dia tengok nampak tu dengan mata kepala. Dia tak tengok mata dengan al-afidah, lubuk hati. Basirah, mata hati. Lubuk hati, mata hati tuan-tuan. Kalau dapat lihat dengan lubuk hati, mata hati, buta tak apa. Tengok orang buta. Kenapa dia boleh hafal Quran? Sebab dia hafal dengan afidah. Kenapa kita lambat hafal? Sebab kita hafal dengan lidah. Boleh beza kan? Hafal dengan lidah, hafal dengan lubuk hati berbeza. Kita beli barang, bukan bini kita kira barang, kalau hafal dengan lidah, bini suruh beli 10, bawa balik kicap sebotol. Tama-tama borak pula 8 jam. Itulah. Itu dengan lidah. Jadi hati tu main peranan. Hati tu nak tanggung keimanan tu hati, lubuk hati. Nak bersih tu pun hati, nak yakin tu pun hati. Bukan sekadar lidah. Al-qasr bil qalbi, iqrar bil lisan. Qasad dengan hati, ikrar dengan lisan, al-amal bil jawarih. 3 komponen kena ada. Kena ada ni. Qasad dengan hati, ikrar dengan lidah, amal dengan anggota. Kena ada. Duk qasad, niat, tak mari. Jadi boleh dah pahala niat. Kan? Sebut, tak beri. Tak jadi. Buat, tak belajar, tak jadi. Hak buat tak belajar jadi apa tuan-tuan? Dia panggil taklid membagi buta. Ini bahaya. Azan. Okey, sila. Awal ya. Alhamdulillah. Kita sambung lagi sikit. Dalam ayat ini juga ada menyatakan tafsirannya tentang apabila permintaan pengikut Musa dengan berbagai-bagai tadi nak minta lihat Allah sebagainya, maka Allah balas tu dengan menyambarkan mereka itu dengan petir sehingga semuanya mati bergelimpang. Dalam tajuk ni ulama berselisih pendapat. Ulama menganggap bahawa dia kata para mufassirin mempunyai banyak pandangan tentang tafsiran hidup semula selepas mati. Mana kalau mati, matilah. Tak ada hidup lagi. Sebagaimana dibicarakan dalam ayat dibincangkan ini, sebahagian mufassirin persoalkan, adakah mungkin orang yang telah mati dihidupkan semula, sekalipun tidak mustahil Allah belum hidup? Jadi pendapat mufassirin dalam konteks kemungkinan, walaupun Allah boleh hidup. Baik, mereka pendapat tidak mungkin
kerana mati hanya sekali saja, tak mungkin orang yang mati kembali ke dunia. Lalu mereka mentakwil. Ini satu daripada sumber hukum. Mentakwil sumber hukum. Sumber hukum ni Quran, hadis, qiyas, ijma', takwil adalah kita panggil masalih mursalah. Mentakwilkan maksud mati dalam ayat ini dengan arti sedar selepas pengsan. Pengsan maknanya mati itu macam mati tapi pengsan dengan kekuatan peti tadi, atau beroleh pelajaran selepas kejahilan. Umpama kita kata korang, kamu ni baru ni sakit berat, macam mati hidup balik, tak? Kan? Ada ke orang gitu kan? Oh, saya baru ni sakit, macam mati hidup balik. Yang hidup balik tu dia dapat satu pengajaran, dia berubah. Dia berubah. Ada orang tu kan, dia berubah. Maka itu dipanggil bal ahya'un 'inda rabbihim. Maknanya orang-orang yang mati, orang-orang hebat, para ulama dia mati, sebenarnya tak mati insya-Allah, dia hidup. Yang hidup tu apa? Ilmu dia. Hari-hari dia sebut nama dia kan. Syafi'i hari-hari sebut nama kan. Ghazali hari-hari. Hanafi, Maliki kan. Itu hidup. Nabi kita Muhammad pun sama. Itu ulama mentakwil. Jadi dia kata, Syekh Muhammad Abduh menafsirkan bangkit selepas mati ini dengan beroleh keturunan yang ramai. Pula dah, dia mati tapi generasi lepas dia tu ramai hidup. Dia tinggal waris warak, anak-anak generasi hidup yang memperjuangkan dia punya dakwah tu. Walaupun hidup sekejap kan. Itu pandangan Muhammad Abduh tentang mati dalam tafsiran ayat tadi. Jadi kita boleh ambil pandangan atau kesimpulan lah, ya. Apapun tafsirannya, Bani Israel termasuk yang masih hidup hari ini diminta supaya bersyukur. Ini kesimpulan. Nak tafsir kok mana pun dia kata, yang pentingnya hak ada hidup hari ini kena bersyukur. Kena bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab Allah tak pupuskan semua dia punya keturunan. Nampak tak? Allah boleh habiskan? Boleh. Contoh, kaum Lut habis kan? Kaum Ad, kaum Samud habis. Tak ada. Tinggal bekas saja. Tapi Bani Israel masih ada. Entah dia insaf tak insaf tu tak pasti, tapi dia bermaharajalela hari ni kan. Jadi dia kata, ya, bersyukur atas nikmat hidup semula lepas mati ini dengan beriman kepada Allah, Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dia dalam ayat ni dipanah peti tadi menyebab dia mati di mana di Tursina tadi. Baik, kita sambung sikit lagi. Kemaafan Allah, Allah maaf, tidak mengubah tabiat Bani Israel. Kemaafan ni ayat minggu lepas. Summa afauna ankum. Allah kata, selepas tu aku maaf dah dengan perangai mu ni. Aku maaf sebab kau bertobat, sebab kau isap, ya. Kerana fitrah mereka sudah rosak akibat tekanan, penindasan, seksaan sekian lama bawah pemerintahan. Nak sebut apa? Rejim Fir'aun. Sebut rejim. Lama sangat duduk bawah kezaliman Fir'aun. Maknanya Fir'aun mati lama dah. Kesan-kesan yang ditanam oleh Fir'aun tu tak berubah. Tuan-tuan, lama sangat kan tak berubah. Manusia mana, kehidupan zaman mana pun, kalau lama sangat, ya, dia payah nak berubah. Mungkin generasi kedua, ketiga. Fir'aun pun sama, dia tak berubah. Kenapa?
sebab Fir'aun sendiri mengaku dia Tuhan. Ini payah dia kata. Baik. Rosak akibat tekanan pendasan di bawah Fir'aun sekian lama dengan kezaliman yang tak terkata. Baik. Kerosakan fitrah menghancurkan nilai-nilai kebaikan pada manusia. Fitrah ni dia panggil tabiat sebenarnya jadi hak Allah buat manusia ni. Apa tabiat? Laqad khalaqnal insan fi ahsan taqwim. Itu dia panggil fitrah terjadi. Sebaik-baik kejadian sama dengan lembu kerbau tak sama. Tapi kedah lari pada fitrah, lembu kerbau pun terkejut tengok. Lembu kerbau kata, aku tak pakai baju pun aku malu juga. Mu baju tak pakai tak malu-malu. Mujur lembu kerbau tu tak boleh bercakap dah. Tu. Itu nama dia fitrah. Fitratullah ala nas. Maka dia kata, lalu menjadikan mereka angkuh. Ini. Apabila dia lama duduk dalam tabiat lama, dia ada satu benda tak mendengar pendapat orang, dia panggil angkuh. Tak mendengar. Dia kata apa? Aku makan garam dulu, mu makan sepetui ya, bahasa tahnik dulu. Dia kata, aku tak malam makan garam lebih, sebab tu aku ni darah tinggi. Dah, aku makan gula dulu, sebab tu aku berkecil manis. Kan? Dia kata gitu. Mu beringuh lagi. Ni angkuh. Yang kedua dia kata lepas angkuh apa pula? Apabila diberi peluang merasai nikmat dengan kekuatan. Ada sikit nikmat, ada sikit kuasa, ada kekuatan, maka marilah takabur dan angkuh tadi. Contoh tuan-tuan, Palestin lah. Mana dia orang tu ada negara kan? Tak ada. Tak ada negara, bertakabur dia mengata dunia. Maka dia pergi samu, rompak Palestin, tubuh Israel kan? Maka duduk situ, dia macam Kudus kepada negara Islam. Kudus. Dia boleh enjek semua orang Islam yang betul ramai lah. Kenapa? Keangkuhan. Dia tak bersyukur pun. Dia round kapal terbang dia. Dia jogging pagi-pagi round. Dia balik. Dia kata apa? Tersasar. Padahal memang dia niat pun dah. Lama dia punya torpedo tak tembak. Pong! Dia pergi tembak sekali. Buat kejutan. Berdamai. Esok bunuh pula. Bawa 10 kali berdamai. Tak habis dengan berdamai lah. Inilah. Dulu dan sekarang. Zaman Nabi sama juga. Semua perjanjian dengan Nabi, semuanya tak diaku. Jadi itu nama dia angkuh. Lepas tu pula, demikianlah tabiat Israel dahulu, kini dan akan datang. Dahulu, kini dan akan datang. Tabiat tu yang Allah sebut dalam Quran, yang tidak boleh sampai petikaikan. Maka ayat penutup untuk malam ni, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah kata, kemudian aku bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Jadi balik pada ayat tadi. Mati tadi maknanya mati kerana kena petir, kena apa tadi? Ia dah kena apa? Kerana pensan pendapat, kerana tinggal generasi pendapat-pendapat itu. Apa tujuan nak suruh bangkit tu? Dia bersyukur. Kalau dia tak ada, Allah hapus generasi ni, maka tak ada. Nabi Musa berduka cita atas kematian pengikutnya yang begitu ramai. Ya, bagaimana baginda akan menjawab pertanyaan kaumnya yang sekembali nanti. Lalu baginda pun berdoa agar mereka dihidupkan semula. Makna dia kalau pensan, bagaimana dia boleh sembuh semula. Kalau tak faham, suruh dia faham semula. Kalau dia tak apa masih lagi sama-sama, suruh je lah. Maka Musa pun bermunajat, minta dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kan, orang yang banyak, Nabi yang banyak soal peristiwa Isra' Mi'raj siapa? Musa kan? Musa yang banyak soal. Mu dapat semayang, dia kata 50 rakaat, 50 waktu.
Umatmu tak boleh. Tak boleh. Umat aku yang hebat, boleh pikul batu buat piramid. Seketoi-seketoi, gagah pun tak gagah di segi amalan. Di segi body gagah, di segi amalan tak gagah. Munaiklah mak jumpa Allah. Mak kata aku malu. Aku malu, tak apa mu naik jumpa Allah. Sebab Musa ada pengalaman. Musa ada pengalaman bermunai Allah. Itu. Maka pengalaman Musa beri pada Nabi. Maka ulang-alik. Adalah 5 waktu hak kita sembahyang ni, umpama 50 waktu juga tuan-tuan. Kalau 50 tu disyariatkan pada kita, ni tengah duk ceramah ni, ceramah 10 minit berhenti sembahyang. Ceramah 10 minit berhenti sembahyang. Banyak sembahyang berceramah. Tuan-tuan, kan? Maka apa tujuan? Nak suruh kita bersyukur. Tapi tuan-tuan, manusia ni gitu perangai dia. Ada lagi orang nak shortcut. Sembahyang 3 waktu. Baru ni di Indo berlaku tuan-tuan. Sembahyang 3 waktu berlaku. Zuhur joint venture dengan Asar. Joint venture. Mudah kan? Sembahyang Zuhur dekat dengan Asar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pek terus bahasa. Kan? Satu waktu. Nah, sembahyang Maghrib dekat dengan Isyak. Tadi kan? 2. Subuh tinggal 1. 3. Mudah kan? Mudah. Dia tak tahu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah tak ledah kitaban mawquta, waktu-waktu yang termaktub. Kenapa tak baca hak tu kan? Termaktub. Kecuali darurat, kecuali ada sabab musabab. Jangan kita duk niat dan buat gitu kan? Itulah ya. Awwalu ma yuhasab yaumal qiyamah as-salat. Cakap hak lain pun tak guna kalau tak mari solat tuan-tuan. Jadi Musa ni dia pengalaman benda-benda bermunajat pada Allah ini. Maka dia pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutup kita malam ni, insya-Allah kita sambung balik ke depan dengan ayat yang sama yang belum habis lagi, dengan ucapan selamat menyambut Rejab. Selamat menghadapi Sya'ban. Selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan Ramadan al-Mubarak. Nabi dan para sahabat tuan-tuan, datang Rejab ni dia macam Ramadan dah. Sampai kan Nabi heran. Nabi pergi ke masjid. Kenapa ramai-ramai ni? Ya Rasulullah, kami rasa Ramadan nak mari esok. Apa gitu? Okay? Cinta pada Ramadan. Kita ni Rejab, baru 1 bulan. Rejab baru 15. Rejab baru 30. Syaban 1 bulan baru. Ramadan baru sibuk cari Quran. Pergi beli Quran, jumpa, baru buka kaji Quran. Orang lain speeding macam boy, kita duk kokang. Orang lain khatam 1 Ramadan, kita 16 Ramadan tak kata-kata. Kenapa tuan-tuan? Masa orang bagi free 11 bulan tak buka Quran. Nabi kata tak buka Quran, bukan body mati, hati mati. Hati mati. Kalau hati mati, macam mana nak tidak rumah Allah? Macam mana sanggup tunggu macam tuan-tuan ni? Saya tak lama. Maghrib isyak sekejap je. Tapi kalau ada ustaz-ustaz lama, dia ceramah sampai pagi esok pun ada. Jangan main. Saya ni tak suka lama-lama. Tak apa, sekejap. Jadi dengar pun ada kualiti dan mutu. Tapi ada saya dengar surah-surah mana lepas rehat tu minum sama balik pun ada. Tuan-tuan kan? Kita kena bersyukur. Sikit tak apa. Janji istiqamah. Janji istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Syekh. Ya Syekh, Allah Akbar. Allah Akbar. Memang kita